Penggunaan barangan plastik sekali guna sudah sebati dalam gaya hidup masyarakat hari ini. Budaya ini telah menyumbang kepada Malaysia muncul sebagai antara negara penyumbang terbesar pencemaran plastik di Asia. Data kertas penyelidikan terbitan ahli akademik Belanda Laurens J.J. Meyer di sekitar tahun 2021 menunjukkan sekarang Malaysia berada di tempat ketiga selepas India dan Filipina dengan diikuti dengan China di tempat keempat, menyumbang kepada pencemaran plastik global di lautan. Walaupun Malaysia telah menyediakan Pelan Hala Tuju Malaysia ke arah sifar penggunaan plastik sekali guna 2018-2030, namun belum menampakkan hasil. Wawasan itu terus diperkuatkan untuk 2021-2030. Secara purata, sebanyak 9 bilion plastik digunakan rakyat Malaysia setiap tahun, yang mana akhirnya sebahagian besar bahan ini berakhir di lautan. Bahan kimia yang tidak kelihatan di dalam plastik mendatangkan bahaya kepada manusia dan alam sekitar. Malah rakyat Malaysia khususnya akan terdedah kepada bahan kimia berbahaya daripada plastik semasa pengeluaran, pengangkutan serta pelupusan sisa bahan berkenaan. Bagi menangani masalah ini, semua pihak mesti bersatu berganding bahu, bukan sahaja di peringkat umum tetapi juga dalam kalangan warga universiti. Semasa kita mula-mula dulu, kita fikir macam mana boleh timbul idea kitar semula plastik. Dia tiap-tiap tahun ada orang sambut Earth Hour, Hari Bumi, dan mereka punya aktiviti tutup lampu bagus. Kita nak menyokong dan nak lanjutkan lagi idea tu. Pada masa tu kita lihat banyak botol-botol plastik dibuang merata-rata, beg plastik dan sebagainya. Jadi sebagai sebuah universiti yang besar, kita membuat satu perkiraan mudah. Kalau 30,000 pelajar, katalah 10,000 pelajar menggunakan air dalam botol atau beg plastik dan sebagainya, straw, ke mana mereka buang plastik ni? Dan ke mana akhirnya plastik ni akan pergi? Dari situ kita fikir kita nak selesaikan masalah pencemaran plastik. Pada tahun 2012 kita fikir kita mulakan promosi, dan kemudian pada tahun 2013 kita bersama Coca-Cola memperkenalkan satu idea dengan nama Recycle to Cycle. Objektif Recycle to Cycle adalah bagi mempromosi aktiviti kitar semula khususnya sekitar kampus di samping mengamalkan cara hidup sihat. Program ini menggalakkan para pelajar untuk mengamalkan kitar semula dengan menghantar botol PET dan tin aluminium ke pusat kitar semula untuk ditukarkan dengan basikal dan topi keselamatan. Misalnya 4 tin atau 8 botol plastik bersamaan dengan 12 jam penggunaan sewa satu basikal. Sebagai menyokong program ini, UPM dan pihak koperasi UPM telah menyediakan skim khas bagi pelajar membeli basikal. Lebih 7,000 buah basikal telah dimanfaatkan oleh pelajar. Aktiviti ini mendapat sambutan yang baik daripada pelajar dan sokongan daripada pihak universiti. Antara sokongan universiti ialah menyediakan laluan berbasikal khas, membina laluan pejalan kaki berbumbung, menyusun semula penempatan pelajar di kolej kediaman untuk mudah berjalan kaki dan berbasikal ke fakulti, dan mengehadkan pergerakan kenderaan bermotor termasuk bas. Aktiviti ini telah menyumbang kepada kedudukan UPM di tempat 25 di dunia oleh UI Green Metric World University Ranking yang dianjurkan oleh Universitas Indonesia dan 10 tahun berturut-turut di Malaysia. Program ini dilihat bukan sahaja dapat menyumbang kepada kesedaran dan mempromosi aktiviti kitar semula, malah turut menggalakkan amalan hidup sihat dalam kalangan pelajar. UPM turut menyediakan sebuah pusat kitar semula berbentuk kotak yang dinamakan Red Cube.
Segala aktiviti berkaitan program dijalankan di Red Cube ini semata-mata untuk memberi pengetahuan dan kesedaran tentang pencemaran plastik dan cara menguruskannya. Kejayaan program pertama Recycle to Cycle yang dimulakan pada tahun 2012, aktiviti berkaitan kitar semula plastik diteruskan melalui projek Recycle Project at University dan Managing Plastik pada tahun 2016. Program ini melibatkan 4 universiti lain iaitu Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Universiti Sains Islam Malaysia USIM, Universiti Tun Hussein On Malaysia UTHM dan Universiti Perguruan Sultan Idris UPSI. Setiap universiti mempunyai perancangan sendiri termasuk mengadakan pusat kitar semula plastik. Kempen juga mencapai sasaran matlamat. Malah kali ini lebih 50,000 peserta terlibat dari 2017 sehingga 2021. Untuk pelajar universiti, kebanyakannya kita melibatkan mereka ni sama ada melalui kursus yang kita ajar lah, di mana kita akan selitkan dalam kursus yang kita ajar tu aktiviti-aktiviti bagi menggalakkan mereka ni mengamalkan kitar semula dan juga memberikan kesedaran pentingnya kitar semula. Bagi mengukuhkan kefahaman pelajar tentang pencemaran plastik di lautan, kajian dan pemerhatian juga dibuat di kawasan pantai. Sampel di lapangan dibawa balik ke Makmal untuk dikaji kandungan plastik, terutamanya mikroplastik. Penemuan hasil kajian akan meyakinkan pelajar akan pencemaran plastik di lautan. Selain itu, di UPM, pelaksanaan program ini turut dijalankan di 5 kolej kediaman yang melibatkan 120 peserta dengan 4 set tong kitar semula diagihkan di setiap kolej berkenaan dan pusat tanggungjawab lain. Macam di UPM ni memang kita ada di peringkat fakulti dan di peringkat kolej. Kalau tengok di kolej Kosas kan kita ada satu kontena besar tu, ada satu aktiviti yang kita akan sambung. Jadi kita kembangkan daripada peringkat fakulti ke peringkat kolej. Makin ramailah orang akan terdedah pada program ni dengan harapan mereka akan bersama masyarakat di sekolah dan di mana-mana komuniti. Dengan harapan besok lebih ramai pelajar daripada universiti akan keluar. Jadi pelajar yang dilatih mempunyai pengetahuan, mempunyai kesedaran dan mempunyai semangat sukarela, dia akan menyambung aktiviti dia di tempat pekerjaan atau bersama masyarakat. Dalam pada itu, alumni Fakulti Sains dan Jabatan Biologi juga terlibat dalam program ini dengan pembabitan dalam menganjurkan Seminar Ekologi Malaysia. Seminar juga disertai oleh peserta daripada universiti lain yang secara langsung berkongsi pengalaman program Recycling at University yang dijalankan di UPM dan 4 universiti lain. Selari dengan itu, program bicara bulanan webinar juga dijalankan. Program ini dikendalikan bersama Persatuan Ekologi Malaysia dan Seminar Ekologi Malaysia. Program Recycle at U fasa kedua turut melibatkan masyarakat dan sekolah. Ada beberapa sekolah yang berdekatan kita, contohnya macam sekolah Sri Sedang, dia terlibat secara aktif lah dengan aktiviti Recycling at U ni. Sama ada aktiviti yang secara langsung ataupun tak langsung melalui aktiviti STEM yang kita ada selitkan kesedaran kita semula lah. Antara sekolah yang terlibat dalam program Recycling at U ialah Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Serdang dan SMK Seri Kembangan yang masing-masing melancarkan kempen Gerak Sedar Kitar Semula. Ya, sebenarnya ini satu peluang yang baik dari segi strategiknya UPM berdekatan dengan sekolah. Dan pada masa yang sama, UPM juga merupakan universiti angkat kepada SMK Seri Kembangan. Ya, program ini sebenarnya merupakan satu program yang di mana rasa inisiatif untuk meningkatkan kesedaran murid tentang sayangkan alam sekitar.
Turut mengambil bahagian dalam program recycling at university ini ialah Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Ma'had Hamidiah Kajang dan Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Banting Banting dan sekolah-sekolah dari daerah Tangkak Johor. Bilangan sukarelawan juga mendapat sambutan menggalakkan. Mereka juga kadang-kadang kita bawa untuk mengikuti aktiviti program pengembangan recycling at U ni di sekolah lah, di mana mereka ni jadi facilitator kepada pelajar-pelajar sekolah ni untuk menerangkan bahayanya plastik, bagaimana melaksanakan aktiviti kita semula dan juga mereka selitkanlah elemen-elemen ilmu sains di sebalik kita semula dan juga pencemaran tu lah. Selalunya kami berperanan untuk menerangkan ataupun memberikan kesedaran kepada orang ramai tentang kepentingan kita semula tu dan juga bagaimana aktiviti kita semula tu dapat dijalankan dan juga kesan jika aktiviti kita semula tu tidak dilaksanakan dengan sebetulnya. Berdasarkan kempen mencapai laporan Recycling at U 2022-2023, sasaran target dengan lebih 30,000 penyertaan di kalangan pelajar pula. Apa yang kita nak ialah berbagai kaedah. Misalnya saya bagi contoh, ada pelajar kita yang dah bergraduat, bila mereka berada di pejabat kerajaan misalnya, mereka mengamalkan aktiviti kita semula, kempen kita semula. Dan ramai kaki tangan pejabat itu akan mengikut, mendalami kenapa kita perlu kita semula dan dia berjaya memberi penerangan. Ini influencer baru, orang yang berpengaruh baru dapat yang kita hasilkan, yang dapat meneruskan aktiviti kita semula. Jadi saya akan cuba untuk sebarkan ilmu melalui media sosial seperti TikTok, Instagram dan Facebook. Para sukarelawan juga turut terlibat dalam pelbagai aktiviti dan antaranya berganding bahu dalam membersihkan pantai bersempena program Coastal Cleanup Day atau Hari Pembersihan Pantai. UPM melalui Recycling at U juga dikembangkan ke peringkat komuniti, antaranya adalah di Pulau Ketam, Selangor. Program ini mengajak penduduk di Pulau Ketam menangani isu sisa buangan di laut dan pengurusan sisa yang lebih baik melalui pelbagai kegiatan yang dianjurkan. Program pendidikan dan pengurusan sisa plastik juga diberikan kepada orang asli Semelai dekat Pos Iskandar, Tasik Bera, Pahang. Mereka dibekalkan dengan tong kitar semula dan diberikan kefahaman tentang pengurusan plastik. Penglibatan kaum Semelai dalam pengurusan plastik ini sangat penting kerana mereka berada di kawasan tapak Ramsar pertama di Malaysia. Kita ada banyak juga bersama dengan nelayan, kita pernah buat bersama dengan masyarakat kampung dan termasuk kumpulan atau masyarakat orang asli. Jadi kita nampak ada respon daripada mereka, cuma kita ada kekangan dari segi kalau kami kumpulkan plastik ni, ke mana nak pergi? Lepas ni pergi mana? Apa mereka dapat? Ini yang pihak bertanggungjawab kena sediakan. Misalnya ada tempat kita semula, pusat kita semula, apabila dia orang menghantar plastik ataupun tin, aluminium, mereka mendapat ganjaran. Lepas tu dari situ akan pergi ke kilang. Jadi pihak yang menguruskan pusat kita semula ni juga akan mendapat faedah. Dan kilang pula mestilah kilang yang sesuai dan bersih untuk matlamat kita lah dari segi mengurangkan pencemaran udara, isu-isu yang terlibat dengan perubahan iklim dan sebagainya. Selain daripada ceramah dan webinar berkala, kempen pengurusan plastik juga diadakan pada hari-hari tertentu seperti Minggu Biologi, Hari Hidupan Liar Sedunia, Hari Alam Sekitar Sedunia dan Hari Lautan Sedunia dengan tema khusus berkaitan pengakhiran plastik di lautan untuk memberikan kefahaman dan kesedaran kepada umum.
aktiviti terbuka kepada pelajar dan pensyarah UPM. Bila ada program-program yang sebegini, kita dapat memberikan penerangan yang lebih mendalam. Kita akan dapat tingkatkan kesedaran dalam kalangan peserta tentang kepentingan mengitar semula, kepentingan untuk tidak menyumbang kepada lebih banyak pencemaran kerana ia ada impak yang sangat bermakna kepada kehidupan kita pada masa kini dan masa hadapan. Pada pendapat saya, program macam ni eloklah dijalankan di universiti sebab memang kita program ini berkaitan dengan pengakhiran pencemaran plastik. Isu ni sering diketengahkan di universiti maupun di sekolah, tapi saya yakin masih ramai yang kurang cakna dengan isu yang kita ketengahkan ni. Jadi saya sangat mengharapkan yang selain daripada membicarakan tentang pengakhiran plastik di lautan, kita kena juga bawa para peserta dan juga masyarakat untuk faham perkara itu tidak akan berakhir di lautan sekiranya kita dah mula cegah di persekitaran kita, sama ada di kampus ataupun di kawasan kejiranan. Bagi meningkatkan kefahaman tentang pencemaran plastik, modul khas berkaitan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM yang memfokuskan kepada pencemaran plastik disediakan. Penyediaan modul disediakan bersama sukarelawan dan pelajar UPM. Sebenarnya setiap hari kita bercerita tentang sains, setiap hari apa yang kita lakukan ni ada elemen-elemen sains di dalamnya. Jadi yang penting ialah bagaimana kita untuk memberikan pendedahan tentang sains ni secara lebih kreatif dan inovatif. Sudah menjadi tanggungjawab kita bersama untuk bersatu menangani isu pencemaran plastik. Dengan mengurangkan penggunaan plastik dalam kehidupan seharian, sekaligus bebanan plastik kepada ekosistem dapat dihapuskan. Itulah harapan saya, apa yang kita dedahkan di universiti ini, pelajar yang saya panggil educated youth ni, belia yang terpelajar ni dapat meneruskan pengalaman, kesedaran dia di sini dengan semangat sukarelanya ke masyarakat. Harapan saya ialah kempen ni untuk sentiasa diteruskan sebab pelajar universiti bersilih ganti. Dan kita harap mana pelajar yang dah mengikuti program Recycling at U ni, mereka akan membawa ilmu yang mereka dapat dan mempraktikkannya apabila mereka keluar bekerja dan dalam masyarakat. Marilah kita bersama-sama mengurangkan penggunaan plastik. Marilah kita bersama-sama mengamalkan amalan kita semula dan juga pengurusan sisa plastik dengan baik. Marilah kita sama-sama untuk memastikan bahawa pencemaran plastik tidak berlaku di lautan.